Okay, Assalamualaikum and welcome back to FZ channel dalam segmen Share Seram. Okay, pada yang tengok video unboxing aku untuk Shopee, korang boleh nampak sebenarnya lampu sekarang aku guna ni lampu yang aku beli pada Shopee tu. So nampak agak function kat situ lah. Sebab tapi aku adalah guna satu lampu lagi, yang mana lampu ni untuk betul-betul bahagian depan ni. And pada episod segmen Share Seram pada kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah rumah sewa, ataupun lebih kepada pengalaman rumah sewa. Okay, cerita pada episod kali ini sebenarnya aku nak menceritakan tentang kisah. Okay, by the way aku nak bagi tahu dulu sebenarnya aku akan buat satu special episode untuk Share Seram ni, yang mana aku akan bawa tamu jemputan, tapi aku terpaksa shoot pagi sebabkan tamu jemputan ni dengan aku, macam korang tahu lah PKP takkan kau nak jumpa malam-malam kan, macam pukul 12 pun dah ni dah kan. So macam aku terpaksa shoot pagi, and aku terpaksa shoot dalam hari yang mana dia free and aku free. So macam okay lah, aku pun go on lah dengan hari yang dia bagi. And first time korang boleh nampak aku tak pakai topi, and aku akan cuba try. Malas juga pakai topi sebab kadang aku rasa panas, dan first time juga aku tak guna sebab sebenarnya betul-betul depan aku ni kipas, and dia agak mengganggu audio aku. So aku hari ni try pakai kipas yang atas saja, and aku buka sangat slow sebab aku tak nak ganggu audio, and plus aku pegang aku punya mic ni sebab betul-betul aku nak bagi suara aku dengar kan. And sebenarnya aku nak cerita tentang satu pengalaman, mengisahkan tentang dua orang rakan yang tinggal di sebuah rumah sewa. Mereka ni adalah satu sepasang kawan perempuan yang datang daripada negeri di bawah itu, negeri Sabah, yang bekerja di satu negeri di pantai timur. Korang boleh assume negeri mana-mana pun. Sebenarnya pekerjaan diorang cuba ceburi ini sebenarnya berkaitan dengan sebuah perniagaan yang mereka ingin jayakan di negeri mereka sendiri, yang mana mereka akan kaut sebanyak mana pengalaman yang mereka mampu dapat, dan untuk dibawa kepada negeri mereka untuk mereka apply dalam perniagaan mereka akan cuba lakukan. So macam dalam episod kali ni aku akan ceritakan apa yang terjadi pada mereka. Okay, sebenarnya sepanjang mereka duduk di rumah itu untuk pada minggu yang pertama, mereka tiada apa-apa masalah, dan sebenarnya mereka tidak pernah bertanyakan pada tuan rumah sama ada apa-apa background tentang rumah tu ataupun apa-apa yang pernah terjadi kepada kawasan sekeliling. Dan mereka hanya ambil tahu tentang interior dan eksterior rumah itu, yang mana interior yang dalam rumah, fungsi barang-barang apa semua okey. So macam mereka just go on, and exterior which fasiliti-fasiliti di luar daripada rumah, iaitu seperti lift, tangga, macam dalam keadaan yang baik. So mereka just anggap okay lah, benda ni macam tak ada apa-apa problem kan, jangan just go on. Okay, disebabkan itu mereka juga terlepas pandang beberapa aspek yang mana sangat penting, iaitu seperti aspek yang kita tahu, aspek sama ada benda pernah berlaku atau tidak, perkara-perkara yang tidak diingini di kawasan situ ataupun kawasan persekitaran. So disebabkan mereka terlepas pandang ini, pada minggu pertama tiada sebarang apa yang mereka takutkan, tapi pada minggu kedua satu benda yang mereka tidak sangka-sangka terjadi, iaitu pada minggu kedua mereka terlihat setiap kali pukul 12 malam akan ada seorang perempuan akan masuk dalam rumah dan masuk ke satu bilik, yang mana bilik tersebut sebenarnya adalah bilik mereka tidak pernah gunakan, dan tuan rumah pun tidak pernah jelaskan bilik itu untuk apa kan. So macam mereka pun just biarkan, mungkin penghuni yang lama, dan juga mungkin dia pun dah tahu kita orang akan masuk, tapi just macam jenis pendiam kot. Tapi setelah beberapa kali melihat kejadian itu, mereka ingin berkenalan lah dengan sang penghuni lagi seorang ni, dan mereka pun telah masuk ke bilik itu selepas mereka melihat perempuan tersebut masuk ke dalam bilik tersebut. Dan sebaik mereka membuka bilik tersebut, tiada siapa di dalam tu. So macam mereka amat terkejut, dan mereka berlari tanpa fikir panjang keluar daripada rumah. Aku cerita ni aku tengah meremang ni.
And selepas pada tu mereka macam bertanya pada jiran-jiran, sebab yalah siapa je tak terkejut kan dengan apa yang terjadi ni. Kalau kau tanya aku pun tak fikir panjang, aku memang belah macam tu je kan. So macam lepas pada itu mereka tanya dengan detail gila pada jiran-jiran, dan jiran tidak tanya ke ada orang pada tuan rumah tersebut tentang apa-apa selok belok rumah tersebut sebelum mereka menyewa kan. So macam mereka mengatakan lah mereka tak tahu lagi sebab mereka pun baru datang je, macam mereka just nak rumah untuk mereka diami. So macam tak adalah macam terlampau nak detail sangat rumah tu kena cantik ke apa. Macam dia orang kata cukup fungsi, mereka just duduk. Tapi jiran ni mengatakan sebenarnya rumah tersebut pernah ada kematian ataupun kes bunuh diri, dan kes bunuh diri sebenarnya terjadi sudah lama, dan perkara ni sebenarnya telah affect beberapa penyewa lama yang mana penyewa tersebut diganggu. Cuma ada satu ni memang bernasib tak baik, dia seorang. So macam dia macam biar lama, dan dah lama dia duduk baru dia menyedari benda tersebut. So macam lepas tu keluar macam tu je. Ada kes yang keluar macam tu, ada yang kes yang minta balik duit. So macam kes korang ni macam nasib baik lah, antara yang nasib baik, sebab belum sempat sebulan korang dah take action lah kira. Even sebenarnya korang tahu awal macam tu lah. So macam kat situ diorang macam menyesal lah juga, tapi dalam masa sama diorang macam bersyukur sebab ke depan diorang tak tahu apa akan jadi pula. Dan mereka sebenarnya lepas tu macam pengajaran untuk diorang benda ni boleh jadi satu benda yang akan membawa pada benda buruk. Jadi mereka sangat-sangat bersyukur kerana mereka tak terkena satu perkara yang mungkin lebih buruk pada mereka. So pengajaran untuk mereka perlu lebih berhati-hati dalam buat pilihan untuk menyewa mana-mana rumah. And sampai situ je lah aku punya cerita untuk kali ni. Dan sebenarnya aku nak beritahu aku akan buat giveaway sebenarnya, tapi itu insyaAllah lah. Aku tak berani janji apa barang betul-betul aku akan bagi, tapi memang aku ada niat memang untuk 500 sub memang aku akan bagi, tu confirm. Cuma untuk 100 sub ni aku macam just tak tahu lagi 100 sub lah, sebab aku nak improve aku punya mic ni. Aku nak try beli mic yang macam korang pernah nampak ada mic yang orang buat podcast, tapi bukanlah yang mahalnya, macam alat-alat macam tu sudah lah. Sebab aku nak improvekan aku punya audio. And selain tu juga aku akan try buat giveaway. Aku tak tahu lagi, aku akan confirmkan nanti dengan korang. So korang boleh support lah channel aku. Mungkin orang akan kata aku macam cuba nak raih subscriber, tapi jenis aku, korang nak subscribe aku sebab konten aku suka. Subscribe aku macam just saja aku tak kisah, tapi macam better untuk yang nak tengok konten aku. So aku harap dengan bertambahnya subscriber aku akan dapat lagi bagi konten yang lebih baik, dan juga aku dapat improve aku punya video dari semasa ke semasa. And sebenarnya aku buat tu bukanlah sebenarnya ada nanti akan bersyarat korang kena subscribe aku apa. So macam just siapa yang menang aku akan inform je lah. Tapi untuk subscriber macam untung lah, mungkin aku akan buat dalam video aku, and siapa komen kat bawah first akan dapat hadiah lah terus. So macam ikut luck orang lah, rezeki lah, mungkin lah macam tu. Tapi 100 sub ni aku tak pasti lagi. Untuk 500 memang aku insyaAllah aku janji lah. So sampai sini video aku kali ni. Dan kalau kau suka dengan video-video yang aku buat dan video ini juga, kau boleh share, like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku untuk konten-konten yang lain. Dan kau boleh tengok juga video-video yang lain dalam channel ni. Aku banyak buat konten lain juga. Okey lah, terima kasih kerana menonton video ni. Assalamualaikum, bye bye.